Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada perbahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ringkasan kepada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pada malam ini kita akan memasuki perbahasan bab yang ke-19 atau fasal yang ke-19 yang disebut di sini faslun fi mabda'il jumu'ah. Faslun fi mabda'i al-jumu'ah. Fasal pada permulaan salat Jumaat. Fasal pada permulaan salat Jumaat. Disebutkan di sini oleh penulis kitab rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Ishaq, Ibn Ishaq berkata, dan Ibn Ishaq ni adalah salah seorang tokoh besar dalam ilmu apa? Ilmu sirah. Kita biasa dengar adanya sirah, iaitu ulama sirah yang merujuk kepada Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Dan beliau meriwayatkan sebuah asar daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik. Dan kita tahu bahawasanya Ka'ab bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita banyak kali menceritakan kisah Ka'ab bin Malik, salah satu individu yang tidak turut serta dalam peperangan Tabuk itu. Ya Allah rakamkan kisahnya dalam Quran. Wa 'alas salasati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu. Di dalam surah apa? Surah At-Taubah. Allah mencerita 3 orang lelaki yang tidak menyertai peperangan Tabuk, mengingkari perintah dan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertamanya yang paling utama adalah Abu Abdurrahman Ka'ab bin Malik rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Yang keduanya adalah Murarah ibn Rabi', Murarah ibn Rabi', dan yang ketiganya adalah Hilal bin Umayyah, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi di sini adalah merujuk kepada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, yang mana beliau ni adalah anak kepada Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik semasa beliau tua, matanya tidak nampak. Matanya tidak nampak. Dan dikatakan di sini, beliau berkata, iaitu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ni berkata, kuntu qaida abi
hina kuffa basaru. Aku dahulu menjadi pemimpin ataupun qaid ni maknanya dia adalah orang yang memimpin perjalanan. Nah itu, bukanlah pemimpin pemerintah ke tidak, tapi maknanya orang yang memimpin perjalanan. Qaid, macam ada seorang buta, kan biasa jalan bersama dia seorang yang celik. Yang celik ni yang bawa buta itu namanya qaid, yang menunjuk arah perjalanan, yang membantu memimpin perjalanan orang yang buta. Jadi ketika ayah dia sudah tidak nampak matanya, maka dia pun menjadi pemimpin atau petunjuk jalan kepada ayahnya tersebut. Jadi kalau dia nak, Ka'ab bin Malik ni nak pergi ke mana-mana, siapa yang bawa dia? Abdul Rahman. Anak lelakinya Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik yang akan bawa dia pergi ke mana-mana disebabkan dia sudah buta. Fa idza kharajtu bihi ila al-jumu'ah, setiap kali aku membawanya keluar untuk pergi ke salat Jumaat, nak menghadiri salat Jumaat. Fasami'a al-azan biha, dan bapa aku Ka'ab bin Malik ni mendengar azan untuk memanggil kita salat Jumaat. Istaghfara li Abi Umamah As'ad ibn Zurarah. Maka Ka'ab bin Malik ni pun dia istighfara. Istighfara ni walaupun terjemahan literalnya adalah memohon istighfar ataupun memohon ampun, tapi sebenarnya istighfara di sini adalah mendoakan kerahmatan. Yang lebih tepat, mendoakan kerahmatan. Maknanya setiap kali Ka'ab bin Malik pergi untuk menghadiri salat Jumaat dan beliau dengar azan, maka beliau pun akan mendoakan, Ya Allah, kau ampunkanlah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Dan beliau ni adalah di hujungnya Al-Ansari. Al-Ansari, iaitu beliau dari kalangan Ansar, dari kalangan Ansar. Bahkan Ka'ab bin Malik pun adalah dari kalangan Ansar. Beliau pun Al-Ansari juga. Abu Abdurrahman Ka'ab ibnu Malik Al-Ansari. Yang didoakan di sini adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah, yang juga merupakan Al-Ansari, dari kalangan Ansar. Famakatha hinan ala dhalika minhu, dan dia pun dalam tempoh yang seketika beliau duduk sebentar ketika itu untuk mendoakan As'ad bin Zurarah ini. Fakultu inna hadha ajazun alla as'alahu an hadha. Maka dia, perkara ini adalah perkara yang menjadikan dia tertanya-tanya, Abdul Rahman ni. Maka dia kata, alla as'alahu an hadha, tak patutkah aku tanya dia tentang perkara ini? Kenapa dia setiap kali azan berkumandang dia akan mendoakan kepada As'ad bin Zurarah? Dan kenapa dia mengkhususkan As'ad? Kenapa dia tidak macam sebut nama sahabat-sahabat Nabi yang lain? Kenapa disebut As'ad? Siapakah dianya As'ad ni? Atau apakah peranannya? Maka suatu hari kata Abdul Rahman, fa kharajtu bih kama kuntu akhruj. Satu hari aku bawa beliau keluar sebagaimana kebiasaannya untuk menuju ke salat Jumaat. Falamma sami'a al-azana lil Jumu'ah istaghfara lahu. Apabila azan berkumandang, maka Abdul Rahman ataupun Ka'ab bin Malik ni pun mendoakan keampunan Allah dan rahmat Allah untuk As'ad bin Zurarah. Fakultu, aku pun tanya kepada bapa dia, Ya abatah, wahai ayah, ara'aita istighfaraka li As'ad bin Zurarah kullama sami'ta al-adhana bil Jumu'ah. Soalan ni dia nak minta, dia nak tahu, soalan istifham dia panggil. Kenapa aku tengok kamu ni setiap kali dengar azan Jumaat, kamu akan doa kepada As'ad bin Zurarah? Jadi dia tanya nak tahu. Maka Ka'ab bin Malik pun dia kata apa? Ai bunai, wahai anakku, dia kata, kana As'ad awal man jamma'a bina bil madinati qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hazmin nabit min harrah bani bayadah
fi Naqi', yuqalu lahu Naqi'ul Khadamat. Wa qultu kam kuntum yawma'idh, qala 40 rajulan. 40 rajulan. Jadi terjemahannya, hadirin dan hadirat, dia pun bagi tahu sebab. Siapa dia tu? Ka'ab bin Malik. Dia bagi tahu sebab. Dia kata As'ad ni adalah orang yang pertama yang mengumpulkan kami untuk mendirikan solat Jumaat. Dialah orang pertama yang mengumpulkan kami. Di mana? Di Madinah. Iaitu sebab itu mereka semua Ansar. Mereka adalah penduduk asal Madinah. Golongan Ansar ini kan tergolong dari kalangan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Jadi mereka ini dari kalangan Ansar. Jadi ketika itu mereka berada di Madinah, dan As'ad bin Zurarah inilah yang pertama sekali sebelum ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi belum sampai pun menerusi peristiwa hijrah. Yang memimpin pada ketika itu, yang menghimpun dan mengumpulkan manusia ramai untuk mendirikan solat Jumaat adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Inilah awal permulaan bagi solat Jumaat. Lalu Abdul Rahman bin Ka'ab ni dia tanya kepada ayah dia, wa kam kuntum yawma idzin? Dia kata, wahai ayah, berapakah jumlah kamu pada hari tersebut? Maknanya ketika mendirikan solat Jumaat tu, berapa orang jumlah kamu? Maka kata Ka'ab bin Malik, 40 rajulan, 40 orang lelaki. 40 orang lelaki. Nah, ini antara dalil yang diguna pakai dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya syarat sah bagi salat Jumaat tu mestilah dihadiri oleh 40 orang lelaki. Dalam keadaan mereka pertama baligh. Yang kedua mereka berakal. Yang ketiga mereka merdeka bukan hamba. Dan yang keempat, mereka ini tidak, itu dikatakan tidak bermusafir. Mereka hadir. Hadir ni maknanya lawan kepada bermusafir. Jadi bila cukup syarat-syarat tersebut, maka wajib 40 orang. Dan 40 ini sebenarnya kata para ulama, maknanya memadai kalau 39 jemaah dan satu adalah imam. Itu pun 40 juga. Maknanya khatib tu adalah yang ke-40 dari kalangan mereka. Dan disebut di sini, hadirin dan hadirat, inilah menjadi sandaran kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Cuma apabila pada waktu PKP dahulu, ini adalah, kalau tuan-tuan perhatikan, maknanya ada berlaku penyelisihan kepada pengamalan mazhab atau penyelisihan kepada pendapat mazhab. Sebab kalau kita tengok, ada sebahagian tempat ada yang dibenarkan 30 orang saja, ada yang 12 orang saja. Jadi ini memang sah-sah kurang daripada apa yang ditetapkan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Hadirin dan hadirat. Jadi maknanya asal Jumaat ni dihimpunkan oleh seorang yang bernama Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Dan kata Ibn Al-Qayyim, وَهَذَا كَانَ مَبْدَأُ الْجُمْعَةِ, inilah dianya permulaan salat Jumaat. Summa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Madinah menerusi peristiwa hijrah. Fa aqama bi Quba fi Bani Amr bin Auf wa assasa masjidahum. Dan Nabi menetap di Quba. Dan Nabi pun mengasaskan masjid Quba. Summa kharaja yaumal jumu'ah fa adrakathu al-jumu'ah fi Bani Salim bin Auf. Kemudian pada hari Jumaat, Nabi SAW keluar dan Nabi jumpa salat Jumaat didirikan di kawasan Bani Salim bin Auf. Fasallaha fil masjid allazi fi batnil wadi. Maka Nabi pun mendirikan salat Jumaat di dalam sebuah masjid yang terletak di batn al-wadi. Ini satu, orang kata, kawasan-kawasan di Madinah. Apa nama kawasan-kawasan di Madinah. Dan itu adalah Jumaat pertama yang baginda sallallahu alaihi wasallam dirikan di bumi Madinah. Wa dzalika qabla ta'sisi masjidih, dan ini adalah sebelum baginda membina masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebelum Nabi membina Masjid Nabawi tu di Madinah Al-Munawwarah tu. Jadi maknanya kalau orang kata sebelum Nabi sampai ke Madinah, ada ke tidak salat Jumaat di Madinah? Jawapannya ada dah. Maknanya ketika Nabi sampai pun Nabi mendirikan salat Jumaat di sini, di di masjid yang terletak di Batnil Wadi, pedalaman lembah tu di Madinah.
Dan itu adalah Jumaat pertama yang baginda lakukan di bumi Madinah Al-Munawwarah setibanya baginda daripada Makkah menerusi peristiwa hijrah. Kemudian kita nak beralih kepada fasal yang baru, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Faslun fi khasaisi yaumil Jumu'ah. Fasal berkenaan dengan keistimewaan hari Jumaat. Beberapa keistimewaan hari Jumaat. Khasais adalah kata banyak dari perkataan khasisah. Khasisah. Yang mana khasisah adalah keistimewaan. Jadi khasais adalah beberapa keistimewaan, iaitu kelebihan hari Jumaat. Hadirin dan hadirat. Disebut di sini oleh Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu hadzal yaumi wa tashrifuhu wa takhsisuhu bi'ibadatin yakhtassu biha an ghairihi. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membesarkan hari Jumaat dan memuliakan hari Jumaat serta mengkhususkan Jumaat dengan ibadah-ibadah yang hanya dilakukan pada hari Jumaat sahaja berbanding hari-hari yang lain. Maknanya Nabi mengkhususkan Jumaat ni untuk ibadat yang baginda tak buat pada hari-hari yang lain selain Jumaat. Baginda membesarkan dan memuliakan hari Jumaat. Dan disebut di sini pandangan oleh Ibnul Qayyim, wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u, para ulama telah berbeza pendapat, hal huwa afdal am yaumu Arafah. Adakah hari Jumaat ni adalah merupakan hari paling afdal, hari terbaik, ataupun hari Arafah merupakan hari terbaik? Jadi maknanya para ulama khilaf. Hari Arafah merujuk kepada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Macam pada bulan yang lepas adalah bulan Zulhijjah. Sekarang ini kita dah pertengahan Muharram. Sebab tu kalau kita tengok pada malam tadi bulan mengambang penuh. Maknanya mungkin malam yang ke-15 dan malam ni malam yang ke-16. Jadi kita tengok bahawasanya kita dah separuh berlalu daripada bulan Muharram. Sebulan yang lepas kita melalui 9 Zulhijjah yang dinamakan sebagai hari Arafah tu. Hari Arafah. Dan disebutkan hari Arafah kerana ia merupakan hari para jemaah haji melakukan ibadah wukuf di Arafah. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu bihi ana, ataupun wa khairu ma qultu bihi ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa yang aku dan para nabi sebelumku membacanya adalah zikir tersebut. Jadi maknanya ada riwayat yang menunjukkan hari Arafah ni adalah hari yang banyak fadilat. Sehingga Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Menunjukkan ia adalah rukun, kewajipan dalam ibadat haji, seolah kalau siapa yang tidak berwukuf di Arafah, tidak sah haji dia. Bukan tidak sempurna, tidak sah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Allah kata, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku lengkapkan nikmatku kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Jadi bila Allah kata al-yaum, pada hari ini, hari apa tu? Maka para ulama tafsir, ia merujuk kepada hari Arafah. Maknanya hari yang Allah kata itu merujuk kepada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari Allah sempurnakan agama kita, lengkapkan nikmatnya kepada kita, dan meredai Islam sebagai agama untuk kita. Jadi sebab itu berlaku khilaf. Mana lebih mulia, hari Jumaat ke hari Arafah?
Yang ni berlaku khilaf dalam kalangan fuqaha, dan kata Ibnul Qayyim alal qawlain, kepada dua pendapat. Maksud alal qawlain ni maknanya ada pendapat yang mengatakan hari Jumaat afdal daripada hari Arafah, dan pendapat yang kedua menyebut hari Arafah afdal daripada hari Jumaat. Begitulah maksud dia. Wahuma wajhani li ashabi Syafi'i. Di sisi para ulama Syafi'i, kedua-duanya adalah mempunyai pandangan. Maknanya kedua-duanya adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maknanya apa? Di sisi ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat hari Jumaat lebih afdal, dan ada dari kalangan ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i juga berpendapat hari Arafah lebih afdal. Baik. Jadi Ibnul Qayyim beliau tidak tarjihkan. Maknanya beliau tidak menyebutkan yang mana pandangan yang lebih tepat. Beliau hanya menyatakan berlaku perbezaan pendapat saja, tanpa beliau merajihkan yang mana satu yang lebih rajih di sisi beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratai alif lam mim tanzil wa hal ata 'alal insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh pada pagi Jumaat, baginda membaca dua surah. Surah yang pertama adalah surah As-Sajdah, alif lam mim tanzil tu maknanya surah As-Sajdah, dan surah yang kedua iaitu pada rakaat yang berikutnya, rakaat yang kedua adalah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, surah Al-Insan itu. Kemudian Ibnul Qayyim beliau menegur dengan mengkritiklah, yang lebih tepat beliau mengkritik. Beliau kata wa yazunnu katsirun mimman la ilma indahu anna al-murada takhsisu hadhihi as-salati bi sajdatin zaidah wa yusammunaha sajdatal jumu'ah. Wa idza lam yaqra ahaduhum hadhihi as-surata istahabba qira'ata suratin ukhra fiha sajdah. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. Apa kritikan Ibnul Qayyim? Dia kata ramai dari kalangan mereka yang tidak ada ilmu, mereka menyangka bahawasanya yang dimaksudkan adalah kita mengkhususkan salat ini dengan lebihan atau tambahan sujud, dengan tambahan sujud. Bisajdatin zaidah. Sajadah tu sujudlah, dengan tambahan sujud. Lalu mereka menamakan ia sebagai sujud Jumaat. Dan apabila salah seorang mereka tidak membaca surah ini, iaitu surah Alif Lam Mim As-Sajdah ini, mereka akan menggalakkan bacaan surah lain yang ada ayat sajadah juga, sebab nak sujud juga. Dan ini kata Ibnul Qayyim adalah pandangan mereka yang tidak ada ilmu. Kerana bukan itu sebabnya Nabi SAW membaca surah As-Sajdah pada subuh Jumaat. Dan ini berlaku tak dalam kalangan masyarakat kita? Sebenarnya berlaku. Iaitu ada sebahagian tempat, sama ada tak kiralah di negara kita atau di negara lain, mereka menganggap bacaan surah As-Sajdah pada hari Jumaat ni seakan ia suatu yang compulsory, macam wajib lah. Kalau tak buat tu jadi macam ada sebahagian memang ada yang mengadu kepada saya, ada setengah imam dan imam salat di negara kita, kalau ada yang mengadu kepada saya, dia kata ada jemaah kritik, tegur dia, kenapa tak baca surah Sajdah pada hari Jumaat. Tapi dia ada atas alasan dia sendiri. Dia mengambil kira kita di bandar, dia kata, contoh kita di Lembah Kelang, yang mana kebanyakan adalah orang yang bekerja. Sekarang ini kita kata subuh awal ke lewat sikit sekarang ni? Sekarang dah pukul 6 kan, subuh. Jadi kalau pukul 6, ada sebahagian tempat dia qamat selepas 10 minit. Dan ada juga di sebahagian tempat di negeri kita ini 15 minit selepas azan baru iqamat.
Jadi kalau dia baca surah As-Sajdah campur dengan hal ata alal insan, dia akan ambil masa, dia kata. Maka untuk mengelak hal tu, dah akan menyebabkan jemaah keluar lambat, nanti bersesak pula nak pergi kerja apa semua. Maka dia tidak menjadikan bacaan surah As-Sajdah ni sebagai suatu kelaziman. Jadi ini adalah fiqh imam. Jadi jemaah pun dia kena faham hakikat ni. Kita tak boleh nak satu, memang kita tak boleh nak memuaskan hati semua jemaah, betul lah. Tapi jemaah ni kena sedar, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut dia. Bukan kita pula nak bagi arahan kepada dia, ustaz kalau ustaz nak solat kena 5 minit je paling tinggi. Mana boleh macam tu? Ustaz kalau ustaz nak solat, ustaz kena begini, tak boleh macam ni. Dia pula mengarah ustaz. Jadi imam ni dia mestilah orang yang ada kelayakan. Jadi dia ada kemahiran dia. Jadi atas faktor itu biarlah dia, sebab dia ada fiqh dia. Jadi sebab ia bukan wajib. Tetapi ia betul digalakkan, disunatkan kepada kita untuk membaca surah As-Sajdah. Tapi ambil kira juga faktor-faktor lain. Ada orang contoh, dia nak ambil kira sunnah tahiyatul masjid. Contoh, salat tahiyatul masjid. Tapi dia salat tahiyatul masjid depan pintu masuk masjid, kawasan laluan orang. Kalau orang tegur, orang kritik, dia kata, inilah orang Islam akhir zaman. Itu. Orang solat pun dia pertikai. Kita bukan pertikai solat tu. Kita bukan pertikai baca surah As-Sajdah tu. Nampak? Jangan kita pukul rata, tak. Tapi kita tengok kepada situasi. Kadang ada masa sesuai, baca. Tempat sesuai, solat. Ni depan pintu masuk masjid, orang nak lalu lalang, hang pergi semayang. Bila orang tegur, hang marah. Ini masalah. Ini fiqh kita, hadirin dan hadirat. Fiqhur rajul fi af'alih. Kata guru saya dahulu, kepahaman beragama seorang lelaki itu dapat ditengok, dilihat daripada perbuatan dia. Kita tengok cara buat ibadat dia pun kita tahu dia faham agama ke tak faham agama. Jadi kata Ibn Al-Qayyim di sini, walihada, oleh kerana itulah, kariha man kariha minal a'immah, sebahagian ulama kita memakruhkan perbuatan berterusan membaca surah Alif Lam Mim Sajdah dan surah Al-Insan pada pagi Jumaat. Maknanya membacanya memang sunat, tapi kalau kita tiap-tiap minggu baca, tiap-tiap minggu, surah itu baca, sebahagian ulama mengatakan makruh. Sebahagian ulama kata makruh. Dia perkara sunat ni dilakukan sehingga boleh mewahamkan kepada orang-orang yang tidak ada ilmu bahawa seseorang dia itu wajib. Yang ni kita kena tinggalkan sekali-sekala. Sebab itu saya ada baca, hadirin dan hadirat. Kalau saya tak silap, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, karangan Abu Malik Kamal Sayyid Salim, yang mana dalam kitab tersebut, wallahu alam, sekiranya saya tak silap, akan penisbahan kitab tu menyatakan bahawasanya Abu Bakar dan Omar ni, kedua mereka tidak melakukan ibadah sembelihan korban. Kenapa? Kerana mereka tidak mahu orang ramai menganggapnya wajib. Mereka tidak mahu orang ramai menganggapnya sebagai suatu kewajipan. Sebab itu kita faham bahawasanya sembelih korban ni ia tidak wajib, ia sunat. Bahkan sunat muakkad. Berdalil sabda Nabi SAW, idza dakhala al-ashar, ataupun saya minta maaf, berdalilkan sabda Nabi SAW, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan lebihan harta, ada keluasan pada hartanya, tapi dia tak melakukan sembelih korban, maka jangan dia dekat dengan tempat salat kami. Mana jangan dia dekat, maknanya Nabi marah kepada orang yang berkemampuan tapi tak melakukan sembelihan korban. Jadi menunjukkan ia tidak sampai kepada tahapan wajib. Macam mana kita tahu ia tak wajib? Sedangkan Nabi kata jangan dekat dengan masjid kami. Kita tahu yang ia tak wajib sebab ada hadis yang Nabi SAW kata, idza dakhala al-ashar wa arada ahadukum ay yudahi fala yamassa min sya'rihi wala min azfari. Apabila masuk 10 awal Zulhijjah dan salah seorang kamu ingin
melakukan sembelihan korban. Jadi Nabi kata arada. Arada ni iradah kita, kehendak kita, keinginan kita. Kalau benda tu wajib, dia bukan kira kehendak kita dah. Macam solat, boleh tak kita solat ni ikut kehendak kita, ikut mahu kita? Tak boleh, memang wajib. Tapi bila Nabi kata apabila masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang kamu nak, maknanya tak wajib lah tu. Maknanya dia nak, maknanya dia ada pilihan. Bila dia menunjukkan dia ada pilihan, maka dia tidak wajib. Macam kita ni, nak tak nak kena sembahyang. Nak tak nak kalau cukup syarat kena puasa. Nak tak nak kalau cukup syarat wajib bayar zakat. Jadi nampak tak beza antara yang wajib dan yang sunat? Bahawasanya Nabi kata wa arada ahadukum. Jadi di situ menunjuk bahawasanya sembelihan korban ini hukumnya sunat, ia tidak wajib. Tetapi sebab itu ada sebahagian pandangan yang menyebut bahawasanya Abu Bakar dan Umar tadi meninggalkan pelaksanaan sembelihan korban kerana tidak mahu orang ramai menganggapnya sebagai wajib. Jadi sama juga fiqh kita dalam pengamalan bacaan surah As-Sajdah dan Al-Insan pada pagi Jumaat. Bukanlah tiap-tiap minggu kena baca. Dan sebab itu ada sebahagian ulama yang mengatakan ia makruh. Daf'an li tawahumil jahilin, untuk mengelakkan waham orang-orang yang jahil. Iaitu untuk mengelakkan waham. Waham ni iaitu kecelaruan fikir. Waham ni maknanya dia rasa dia salah fikir. Dia ingat yang ni wajib kot. Tu. Jadi seolah kalau tak dibuat, dia akan jadi isu pula. Kemudian dikata di sini. Jadi ini juga sebenarnya saya nak, kita boleh pakaikan, kalau kita nak ambil kaedah yang sama juga dengan isu bacaan surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Yang kita tengok ada sebahagian tempat sekarang ni dah jadi satu kelaziman. Jadi kalau masyarakat tidak menganggapnya wajib dan masyarakat tahu, dia tak ada masalah. Tapi kita khawatir kalau ia tak disyarahkan, dia tak dijelaskan, seolah nanti generasi-generasi baharu ni akan menganggap oh ini wajib. Kalau tak buat ni macam tak sah. Kalau ada orang tak buat, macam dia tu orang yang kurang agama. Jangan macam tu. Dia kalau berlaku situasi-situasi macam ni, kita tutup, kita elakkan. Sebab tu kalau nak sekali-sekala boleh macam tu. Dia tidak ada masalah. Jangan jadikan ia sebagai suatu kelaziman harian yang seolah hari-hari nak lakukan. Hadirin dan hadirat. Dan Ibnul Qayyim menyebut di sini. Wa sami'tu Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah yaqul innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini fi fajr al-jum'ah li'annahuma tadammanata ma kana wa ma yakunu fi yawmiha. Dan aku ni, kata Ibnul Qayyim, pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata. Itu tok guru dia lah. Ibn Taymiyah ni tok guru kepada Imam Ibnul Qayyim. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang baginda baca dua surah ni pada pagi solat Jumaat tu, iaitu pada subuh Jumaat. Sebabnya adalah kerana kedua-dua surah ini mengandungi apa yang akan berlaku dan apa yang telah berlaku pada hari Jumaat. Fa innahuma ishtamalata ala khalqi Adam alaihi salam. Kerana apabila Allah menceritakan inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maknanya Allah menceritakan tentang asal kejadian manusia ini. Jadi maknanya diciptakan Adam pada hari Jumaat. Wa ala zikril ma'ad, disebut pada hari dalam surah Al-Insan dan surah As-Sajdah ni berkenaan dengan hari pembalasan atau hari akhirat, Al-Ma'ad. Wa hasyril khaliqah, iaitu dan dikumpulnya makhluk pada hari Jumaat. Akan dikumpulnya makhluk, keseluruhan makhluk ataupun disebutkan dalam surah-surah As-Sajdah tersebut dan juga surah Al-Insan tersebut. Kemudian kata penulis kitab, fahadhihi khassatun min khawasi yaumil Jum'ah. Dan ini adalah salah satu ciri keistimewaan hari Jumaat, iaitu pada subuh harinya Nabi membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ini keistimewaan dia. Maknanya kenapa dikata istimewa? Kerana Nabi tidak melakukan perbuatan tersebut pada hari-hari selain daripada hari
Jumaat. Jadi bila Nabi tak buat pada hari yang lain, Nabi buat pada hari Jumaat saja, itulah istimewa Jumaat berbanding hari-hari yang lain. Nabi mengkhususkan pada hari Jumaat saja. Al-khassatu tsaniyah, keistimewaan yang kedua yang khusus pada hari Jumaat saja, adalah istihbabu kasrati salati fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lailatihi. Galakan dan anjuran memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, iaitu pada siang hari Jumaat, wa fi lailatih, dan juga pada malam Jumaat. Macam sekarang ini kita berada pada malam Jumaat. Masuk maghrib tadi, bermula malam Jumaat. Sehinggalah subuh pagi nanti, tamatlah malam Jumaat, bermulalah siang Jumaat. Jadi antara ciri khusus hari Jumaat ni, kita dianjurkan, digalakkan. Dari sudut hukumnya, disunatkan untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya selawat ke atas Nabi ini sallallahu alaihi wasallam digalakkan pada tiap-tiap hari. Jadi apa istimewanya hari Jumaat? Pada hari Jumaat digalakkan untuk diperbanyakkan. Itu beza dia. Maknanya kalau sebelum-sebelum ni kita berselawat mungkinlah dalam sehari beberapa kali sahaja. Tetapi kalau hari Jumaat kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mazhab Syafi'i menyebut sekurang-kurang banyak, maknanya jumlah paling minimum untuk dikatakan banyak selawat pada hari Jumaat adalah sebanyak 300 kali. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, iaitu sekurang-kurang seminimum-minimum selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat adalah 300 kali. Orang kata banyak, tetapi sebenarnya kalau kita selalu ulang, sikit je 300 kali tu. Jika contoh kita kata yang paling simple lah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pun boleh juga. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebutlah berulang kali sebanyak 300 kali contoh. Jadi ini anjuran untuk kita memperbanyakkan selawat, dan dikatakan apa di sini? Berdalilkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya yawmal jumu'ati wa laylatal jumu'ah. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Wa laylatal jumu'ah, dan pada malam Jumaat. Dan saya dah sebut dah, yaum di situ diterjemahkan siang hari, dan lailah adalah malam hari. Jadi kita kata anjuran memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan pada siang hari Jumaat. Disebut di sini oleh penulis kitab rahimahullahu rahmatal abrar, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan sayyidul anam. Sayyidul anam ni maknanya ketua atau penghulu bagi seluruh manusia. Al-anam. Dan wa yaumul jumu'ati, dan hari Jumaat pula merupakan sayyidul ayyam. Nabi adalah ketua bagi seluruh manusia. Hari Jumaat adalah penghulu bagi keseluruhan hari dalam seminggu. فَلِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مَعَ حِكْمَةٍ أُخْرَى. Selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, yang tidak terdapat pada hari-hari yang lain, ditambah lagi dengan hikmah yang lain, iaitu anna kulla khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirah fa innama nalathu ala yadihi. Sesungguhnya setiap kebaikan yang diperoleh oleh umat di dunia dan juga akhirat, semuanya diperoleh menerusi tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerusi tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menerusi usaha Nabi. Fajama'a Allahu ta'ala li ummatihi bihi baina khairai dunya wal akhirah. Maka Allah menghimpunkan antara umatnya dengan dirinya, pada iaitu dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebaikan dunia dan
akhirat. Allah telah himpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Fa'a'zamu karamatin tahsulu lahum fa innaha tahsulu yaumal jum'ah. Sebesar-besar kemuliaan yang diperolehi oleh mereka adalah terhasil pada hari Jumaat. Iaitu apa? Dikata di sini fa inna fihi ba'thahum ila manazilihim. Kerana pada hari Jumaat lah mereka akan dibangkitkan ke tempat-tempat mereka dan istana-istana mereka di dalam syurga. Wa huwa yaumul mazidi lahum idza dakhalul jannah. Dan hari Jumaat merupakan hari tambahan, hari kelebihan buat mereka, iaitu umat Nabi, apabila mereka memasuki syurga. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa huwa yaumu aidin lahum fid dunya. Hari Jumaat adalah hari raya bagi umat Muhammad di dunia. Hari Jumaat adalah hari raya bagi umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam di dunia. Sebab itu ada hari Jumaat juga disifatkan sebagai hari raya di sisi para ulama. Walaupun kita maklum, ada orang kata hari raya ni bukan ada dua je ke? Kita kata betul. Ni hari raya besar. Maknanya yang menggantikan hari Nahrawan ke yang jahiliah punya hari perayaan tu. Jadi Nabi kata Allah gantikan kita dengan dua, Aidul Adha wa Aidul Fitr. Hari raya korban dan juga hari raya puasa. Tapi kita tak boleh nafikan bahawasanya hari Jumaat pun termasuk dalam Aid di sisi para ulama kita. Dan juga ada lagi hari yang disifatkan sebagai hari raya juga, iaitu hari-hari tasyriq, iaitu hari-hari tasyriq, ayyamut tasyriq, yang mana merupakan hari yang ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang mana disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyrik adalah hari kita makan dan minum. Maknanya tak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Seolah dia kalau dia tak boleh berpuasa pada hari tasyrik, seolah dia menyamai dengan hari-hari raya lah. Kerana hari raya kita tak boleh puasa. Haram kita berhari raya haram kita berpuasa pada hari raya. Jadi atas faktor itu sebahagian ulama mengatakan hari-hari tasyrik pun juga disifatkan sebagai hari raya bagi umat Islam, selain daripada hari Jumaat, selain daripada dua hari raya, iaitu Aidul Adha dan Aidul Fitr. Baik. Wa yaumun fihi yus'ifuhumullahu ta'ala bi talabatihim wa hawaijihim. Ia adalah hari yang mana Allah Ta'ala membantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan dan hajat mereka. Maknanya Allah akan tolong. Allah akan tunaikan hajat mereka, doa mereka, permintaan mereka, iaitu hari Jumaat. Sebab itu antara anjuran kita pada hari Jumaat, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Kan kita kata berlaku khilaf tentang satu waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat. Dan ada lebih kurang 12 khilaf tentang isu tersebut. Jadi kita ni, anjuran kita hari Jumaat perbanyakkan doa. Banyakkan doa. Wala yaruddu sa'ilahum. Dan Allah takkan menolak orang yang berdoa pada hari Jumaat. Wa hadza kulluhu innama arafuhu wa hasala lahum bisababihi wa ala yadihi. Okey. Dan semua ni mereka ketahui, iaitu macam mana mereka boleh tahu hari Jumaat ni adalah hari yang afdal untuk berdoa, hari Allah bantu kita untuk hajat kita, urusan kita, doa kita, permintaan kita, hari yang disifatkan sebagai hari raya untuk kita. Macam mana mereka tahu? Macam mana mereka dapat ganjaran dan fadilat ni? Semuanya adalah bisababihi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala yadihi, dan di atas atau menerusi tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min syukrihi wa hamdihi wa ada'il qalili min haqqih. Dan antara cara kita bersyukur kepada Nabi dan memuji Nabi dan menunaikan hak Nabi yang sedikit sahaja sifatnya adalah an-nuksira minas salati alaihi fi hadzal yaumi wa lailatihi. Maknanya yang paling sikit minimum kita boleh lakukan nak menunaikan dan menjaga hak Nabi SAW ke atas diri kita ini adalah berselawat ke atas Nabi, iaitu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Ini pun termasuk, maknanya kalau kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi ni, termasuk kita mensyukuri jasa baik Nabi SAW.
Kan ada hadis yang Nabi SAW kata, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita ni antara salah satu cara kita menzahirkan terima kasih kita kepada dakwah Nabi SAW. Kerja buat Nabi, ilmu Nabi yang sampai kepada kita pada hari ini, maka kita memperbanyak selawat ke atas Nabi SAW pada malam Jumaat dan juga pada siang hari Jumaat, sebagaimana kata Ibnul Qayyim. Kemudian al-khassatu as-salithah, al-khassah as-salithah. Ciri istimewa yang ketiga yang ada pada hari Jumaat adalah salatul Jumu'ah, allati hiya min akadi furudil Islam wa min a'zami majami'il muslimin wa hiya a'zam min kulli majma'in yajtami'una fihi wa afraduhu siwa majma' Arafah. Iaitu antara ciri Jumaat atau ciri istimewa yang ada pada hari Jumaat adalah adanya salat Jumaat. Maknanya salat Jumaat itu adalah salah satu ciri keistimewaan hari Jumaat, yang mana tidak ada hari-hari lain yang mempunyai salat yang sama sifatnya dengan salat Jumaat. Dan disebut di sini, salat Jumaat adalah antara kefarduan Islam yang paling dituntut sekali. Min akadi furudil Islam, antara kewajipan yang paling dituntut dalam Islam. Wa min a'zami majami' al-muslimin, maknanya dan merupakan tempat perhimpunan agung orang Islam. Wa hiya a'zam min kulli majma' yajtami'una fihi, dan ia salat Jumaat merupakan suatu yang paling agung berbanding semua tempat perhimpunan yang orang ramai berhimpun padanya. Dan ia merupakan yang paling wajib sekali, perhimpunan yang wajib. Tetapi kata penulis kitab, kecuali perhimpunan di Padang Arafah. Maknanya salat Jumaat ni walaupun dia besar, tapi ia tidaklah sebesar perhimpunan di Padang Arafah, iaitu wukuf. Satunya kita boleh faham kerana perhimpunan Jumaat ni dia hanyalah melibatkan ahli qaryah saja. Adapun perhimpunan di Arafah tu melibatkan satu bumi, maknanya seluruh dunia. Jadi itu lebih besar. Itu lebih besar. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat sebelum saya tutup, al-khassatur rabi'ah, ciri keistimewaan Jumaat yang keempat. Al-amru bil ightisali fi yaumiha, perintah untuk kita mandi pada siang hari Jumaat. Perintah untuk kita mandi pada siang Jumaat. Wa huwa amrun muakkadun jiddan, dan ia merupakan perintah yang sangat-sangat dituntut. Perintah yang sangat-sangat dituntut. Wa wujubuhu aqwa min wujubil witir, kewajipannya lebih kuat berbanding kewajipan salat witir. Dan ini kita kena maklumkan bahawasanya mandi Jumaat ni ulama' memang berlaku khilaf. Sebahagian ulama' berpendapat hukumnya wajib. Sebahagian ulama' berpendapat mandi Jumaat hukumnya wajib. Manakala sebahagian ulama' yang lain berpendapat ia termasuk dalam kategori mandi-mandi sunat. Dan antara ulama' yang berpendapat mandi Jumaat hukumnya sunat adalah mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab Syafi'i, mandi pada hari Jumaat hukumnya adalah sunat. Cuma Ibnul Qayyim ini kita tahu beliau adalah dari kalangan ulama' Hanabilah, ulama' Hambali. Maka beliau menyatakan bahawasanya mandi Jumaat ni wajib. Bahkan perintahnya sangat-sangat dituntut. Antara dalil yang mewajibkan mandi pada hari Jumaat adalah sabda Nabi SAW, ghuslul Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ghuslul Jumu'ah wajib ala kulli muhtalim. Ada riwayat yang menyebut begitu. Terjemahannya, mandi Jumaat ni wajib. Mandi Jumaat ni wajib ke atas setiap orang yang bermimpi.
Wajib ke atas setiap orang yang bermimpi. Cuma apabila perkataan Nabi itu muhtalim, maka hadis ini dia panggil dalalah dia adalah dalalah zanniyah. Dalalah dia adalah dalalah zanniyah. Apa makna muhtalim tu? Orang yang bermimpi. Apa makna orang yang bermimpi? Boleh jadi orang yang bermimpi maknanya orang yang bermimpi basah. Maknanya siapa yang bermimpi basah, dia wajib mandi. Betul lah, memang siapa yang mimpi basah, dia dikira berjunub. Dan orang berjunub nak mengangkat junub adalah dengan cara mandi, iaitu mandi wajib. Tapi maksud muhtalim juga boleh dipahami, muhtalim tu adalah orang yang dah baligh. Jadi terjemahan dia akan jadi mandi Jumaat wajib ke atas orang yang telah baligh. Jadi atas berlaku khilaf ni lah, sebab itu berlaku khilaf dari sudut hukum yang disebut oleh para ulama. Ada sebahagian kata wajib, ada sebahagian kata ianya adalah sunat muakkad. Kemudian kata Ibn Al-Qayyim, walinnasi fi wujubihi salasatu aqwal. Pada kewajipan mandi Jumaat ni, orang ramai ataupun para ulama berbeza kepada 3 pendapat. Ataupun kepada beberapa pendapat. Ayat 3 lah, 3 pendapat. Walinnasi fi wujubihi salasatu aqwal. Maknanya berkenaan dengan kewajipan mandi Jumaat ni, para ulama khilaf kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama an-nafi. Itu pendapat yang pertama kata tidak wajib. Pendapat pertama kata tidak wajib. Pendapat yang kedua kata isbat, iaitu menetapkan kewajipan bahwasanya mandi Jumaat wajib. Manakala pendapat yang ketiga adalah pendapat wat-tafsilu baina man lahu raihah yahtaju ila izalatiha fayajibu alaih wa man huwa mustaghnin anhu fayustahabbulah. Yang kata apa? Dan perincian, maknanya pandangan yang pertama kata wajib mandi Jumaat. Pandangan kedua kata tidak wajib. Pandangan yang ketiga kata kita kena perincikan. Seseorang yang mempunyai bau badan yang busuk, yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi, maka dia wajib mandi. Itu perincian dia. Tapi seseorang yang badan dia tak ada bau yang busuk, pakaian dia tak ada bau yang busuk, maka dia tak perlu mandi. Tetapi sunat untuk dia mandi. Itulah perincian. Dan wassalasatu li ashabi Ahmad. Dan 3 pandangan ni adalah pandangan dalam mazhab Hambali. Pandangan ni pandangan dalam mazhab Hambali, ketiga-tiganya. Jadi kita boleh perincikan juga, tak ada masalah kita nak ikut salah satu daripada, kalau bagi orang yang bermazhab Hambali lah, tak salah untuk dia mengikut salah satu daripada pandangan ni. Kalau dia nak pegang dengan pandangan yang ketiga yang memperincikan ikut kepada keadaan seseorang. Kalau badan dia berbau yang menyebabkan ketidakselesaan pada jemaah yang lain, maka dia ketika itu wajib mandi. Manakala jika tidak, maka tidak. Maknanya jika dia tidak, badannya tidak berbau, maka dia tidak wajib mandi. Jadi selesai perbahasan kita pada malam ni, hadirin dan hadirat yang saya hormati. InsyaAllah kita sambung kembali perbahasan kita pada lebih kurang 2 minggu lagi. Iaitu kalau hari ini 3 hari bulan, mungkin dalam 17 hari bulan Ogos, insyaAllah kita akan bertemu. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa sepanjang penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.